Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farhani binti Faizal, nombor matrix 224606, program Bachelor Sains Fizik dengan Pendidikan Kepujian, kohort 2023-2024. Sejarah sekolah. Sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin bermula pada tahun 1962. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1962 sebagai sekolah pelajaran lanjutan dengan hanya 4 kelas. Pada tahun 1964, namanya telah ditukar kepada Sekolah Menengah Rendah 26 dengan dua aliran iaitu aliran Melayu dan juga aliran Inggeris. Pada tahun 1974, sekolah ini telah dirasmikan oleh Menteri Pelajaran ketika itu yang berhormat Datuk Hussein On dan dinamakan Sekolah Menengah Masjid Tanah SMMT. Kemudian, pada 1 Januari 1988, nama sekolah ini sekali lagi ditukarkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin SMKSA. Sejak itu, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin telah memperkenalkan aliran sastra untuk tingkatan 6 pada tahun 1970. Visi dan misi sekolah. Visi Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin adalah untuk mencapai pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala, misi Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin merupakan sebuah sekolah menengah harian yang terletak di daerah Alor Gajah Melaka, tepatnya adalah di Masjid Tanah. Dengan lokasinya yang strategik, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin dikelilingi oleh pelbagai institusi pendidikan yang menjadikannya pusat pendidikan yang dinamik. Dalam radius 3 km dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin, terdapat juga beberapa buah sekolah rendah dan juga sekolah menengah yang lain. Antara sekolah-sekolah tersebut termasuklah Sekolah Kebangsaan Sri Laksmana, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Masjid Tanah, Sekolah Menengah Kebangsaan Ghaffar Baba dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Hang Kasturi. Keberadaan pelbagai sekolah di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin bukan sahaja menunjukkan kepelbagaian pendidikan di kawasan ini, tetapi juga memberikan peluang kepada para pelajar dan guru untuk menjalinkan hubungan dan kerjasama dalam aktiviti akademik dan kokurikulum. Ini dapat mewujudkan ekosistem pendidikan yang positif dan saling melengkapi. Antara kemudahan yang ada di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin ialah pejabat, unit pra-universiti yang menempatkan guru-guru tingkatan 6, bilik operasi SPBT sekolah ataupun lebih dikenali sebagai bilik bos, Taman Herba Sains yang berhampiran dengan Makmal Sains tingkatan 3 dan tingkatan 4, Padang, Asrama Putra dan juga Asrama Puteri, Mamal Komputer, Perpustakaan dan juga bilik tayang yang dilengkapi dengan kemudahan seperti smartboard. Seterusnya adalah aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti PDP yang pertama saya ikuti ialah pada 7 Ogos 2024, hari Rabu, yang melibatkan kelas 4 STEM AA. Kelas tersebut berlangsung selama 1 jam 20 minit, bermula dari jam 9.40 pagi sehingga jam 11 pagi. Aktiviti yang dilakukan oleh guru pendamping saya semasa kelas pertama ini berlangsung ialah kuisis dan juga menjawab beberapa buah soalan di bawah tajuk haba. Aktiviti PDP yang kedua juga turut berlaku pada 7 Ogos 2024, hari Rabu, yang melibatkan kelas 5 STEM 1. Kelas tersebut juga berlangsung selama 1 jam 20 minit, bermula dari jam 11.30 pagi sehingga jam 12.50 tengah hari. Aktiviti yang dilakukan oleh guru pendamping saya semasa kelas kedua ini berlangsung ialah menjawab set soalan dan juga latih tubi. Antara kekuatan yang saya dapati semasa aktiviti kuisis ini dijalankan adalah mampu menarik minat para pelajar untuk menjawab soalan kuisis yang ditayangkan di hadapan kelas. Selain itu, para pelajar juga tidak akan meniru antara satu sama lain kerana setiap para pelajar mempunyai kod yang berbeza yang akan mereka dapati sebelum sesi kelas bermula. Manakala, kelemahan yang saya dapati semasa aktiviti kuisis ini dijalankan adalah guru terpaksa menggunakan alat bantuan mengajar yang banyak seperti telefon bimbit, komputer riba dan juga LCD projector serta memerlukan capaian internet yang laju untuk memastikan aktiviti ini dapat dijalankan seperti apa yang telah dirancang. Berikut merupakan senarai-senarai ABM dan juga BBM yang telah digunakan oleh guru pendamping saya.
Antaranya ialah slide PowerPoint, smart pen, quizzes paper mode, smart LCD projector dan juga papan putih. Antara amalan pedagogi yang digunakan di dalam bilik darjah oleh guru pendamping saya ialah pengajaran secara langsung, komunikasi dua hala dan juga pembelajaran berpusatkan pelajar. Seterusnya ialah penyediaan rancangan pengajaran yang digunakan di dalam bilik darjah. Berikut merupakan contoh rancangan pengajaran harian yang diberikan oleh guru pendamping saya. Antara kelebihannya ialah proses PDP dapat berjalan dengan lancar dan mencapai matlamat. Kekurangannya pula ialah tidak mengikut seperti apa yang telah dirancang. Seterusnya ialah pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi atau lebih dikenali sebagai KBAT. Sepanjang saya melakukan pemerhatian di 2 buah kelas ini, guru pendamping saya telah menggunakan strategi berdasarkan inquiry dan perbincangan. Kaedah pembelajaran ini merupakan satu pendekatan di mana murid membina pengetahuan dan kefahaman sendiri melalui penyiasatan dan penerokaan berdasarkan pengetahuan sedia ada. Guru pendamping saya juga turut menggunakan teknik pembelajaran berasaskan masalah untuk menguji tahap pemikiran para pelajar. Berikut merupakan budaya sekolah yang ada di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin. Budaya yang pertama ialah budaya perhimpunan. Perhimpunan rasmi akan diadakan pada setiap hari Isnin bermula dari jam 7.40 pagi sehingga 8.20 pagi di Dataran Alauddin. Manakala perhimpunan harian pula akan diadakan pada jam 7.30 pagi sehingga jam 7.40 pagi. Budaya sekolah yang kedua pula ialah budaya kerohanian. Setiap pagi, jam 7.20 pagi, para pelajar yang bertugas akan mengetuai bacaan Yasin. Pada hari Jumaat pula, akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Kahfi dan diikuti dengan surah Yasin. Kemudian akan diteruskan dengan sesi tazkirah oleh wakil pelajar dari kelas aliran agama. Untuk para pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 pula, mereka akan menunaikan solat sunat duha dan solat sunat hajat di surau Al-Faizin yang terletak di Asrama Putera. Budaya sekolah yang ketiga pula ialah budaya salam hormat. Ketua pelajar atau pengawas yang bertugas mengetuai salam hormat selepas perhimpunan. Para pelajar juga turut mengamalkannya di persekitaran sekolah dan juga di dalam kelas. Budaya sekolah yang keempat ialah budaya guru penyayang. Guru-guru yang bertugas akan menyambut kehadiran para pelajar di hadapan pintu masuk pagar sekolah. Selain itu, unit bimbingan dan kaunseling akan mengadakan sambutan hari lahir untuk para pelajar, guru-guru serta staf-staf yang ada di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin. Tujuan sambutan hari lahir ini diadakan adalah untuk mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar dan juga staf-staf di sekolah di samping menunjukkan rasa kasih sayang antara satu sama lain. Budaya yang kelima pula ialah budaya program kecemerlangan tingkatan 5. Setiap pagi, para pelajar tingkatan 5 akan terlibat dengan kelas sinar pagi tingkatan 5. Selain itu, para guru juga turut mengadakan teknik bengkel menjawab untuk para pelajar tingkatan 5. Dan di samping itu, kelas tambahan tingkatan 5 juga turut diadakan pada setiap hari Sabtu bermula dari jam 8.30 pagi sehingga jam 12.30 tengah hari. Dan budaya yang terakhir sekali adalah budaya Minggu Highly Immersive Program atau lebih dikenali sebagai Minggu HIP. Minggu HIP ini akan diadakan pada minggu pertama awal bulan. Para murid dan guru perlu bertutur di dalam bahasa Inggeris sepanjang minggu ini diadakan. Budaya kerja warga pendidik dan staf bukan akademik di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin. Budaya yang pertama adalah budaya menepati masa. Para guru sentiasa hadir awal ke sekolah sebelum jam 7.40 pagi. Mereka akan menandakan kehadiran di pejabat dengan menggunakan kaedah tamprik. Budaya yang kedua pula ialah budaya kemas. Guru-guru akan berpakaian rasmi sewaktu menghadiri mesyuarat dan majlis rasmi, bertugas untuk peperiksaan awam, memakai baju batik pada hari Khamis, memakai pakaian seragam unit beruniform pada hari Rabu dan juga memakai tanda nama. Budaya yang ketiga pula ialah budaya ERPH. Sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran,
PDP bermula, setiap guru perlu menyediakan ringkasan rancangan pengajaran harian RPH masing-masing. Budaya kerja yang keempat ialah budaya kerjasama dan kolaborasi. Para guru dan kaki tangan sekolah akan sentiasa bekerjasama antara satu sama lain dalam menjayakan pelbagai aktiviti sekolah dan juga projek-projek di sekolah. Ini dapat dilihat melalui sambutan Bulan Kemerdekaan di mana semua guru dan kaki tangan sekolah bergandeng bahu untuk menghias pentas, menceriakan suasana sekolah dengan menggantung bendera di persekitaran sekolah dan turut serta dalam menjayakan perasmian Bulan Kemerdekaan yang dianjurkan oleh Panitia Sejarah. Budaya kerja yang kelima pula ialah budaya kepimpinan yang mantap. Kepimpinan yang efektif daripada pengetua dan barisan para pentadbir telah mewujudkan persekitaran sekolah yang teratur dan fokus pada peningkatan kualiti pendidikan. Ini dapat dilihat apabila pengetua dan barisan pentadbir amat mengambil berat akan para guru, kaki tangan serta para pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin yang terjejas akibat banjir yang berlaku pada 12 Ogos 2024 yang lalu. Antara kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja dalam profesionalisme keguruan adalah mencipta suasana persekitaran sekolah yang positif dan juga dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan juga pembelajaran. Cadangan dan penambahbaikan bagi proses PDP adalah penggunaan teknologi di dalam kelas. Penggunaan teknologi semasa proses PDP berlangsung dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi semakin interaktif dan juga menarik. Antara platform pembelajaran yang boleh digunakan ialah Kahoot, Quizizz ataupun Google Classroom. Seterusnya adalah proses kokurikulum. Bagi mengalakkan penglibatan murid secara aktif di dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum adalah dengan cara membenarkan murid untuk memilih aktiviti kokurikulum berdasarkan minat mereka sendiri. Tujuannya adalah supaya para pelajar akan lebih bersemangat dan komited terhadap aktiviti tersebut. Bagi pihak sekolah pula, pihak sekolah perlulah mengemaskini infrastruktur sekolah termasuklah padang, gelanggang sukan, bilik seni, makmal komputer dan juga kawasan yang terbuka. Kemudahan yang baik mampu memastikan keselamatan murid dan juga guru terjamin. Dan yang terakhir sekali adalah cadangan program sulam. Program sulam yang ingin saya cadangkan adalah Projek Teknologi Hijau SMK Sultan Alauddin. Ini kerana saya dapati kurangnya kesedaran di dalam diri para pelajar akan kepentingan menjaga kelestarian alam sekitar, mengurangkan sisa dan penggunaan tenaga dengan bijak. Kepentingan yang para pelajar akan perolehi melalui program sulam ini ialah para pelajar akan belajar untuk menjaga alam sekitar dengan menggunakan teknologi hijau dan dapat mempraktikkan gaya hidup lestari untuk masa depan yang lebih menarik. Cara pelaksanaannya amat mudah. Kita mulakan dengan langkah yang kecil terlebih dahulu dengan cara pengasingan sisa seperti plastik, kertas, kaca dan juga logam. Di samping itu, menggalakkan penggunaan bekas makanan yang boleh digunakan semula dan penjimatan tenaga di dalam bilik darjah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.